Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sebelum penerangan lebih lanjut, mari saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Aldi Amri bin Mukhari dan rakan sekerja saya Luqmanul Hakim, Ahmad Badri Amin, Nur Auni binti Rostam dan yang terakhir adalah Nur Noha Arisha binti Mustaqim. Komunikasi dalam perubahan terbahagi kepada 5, iaitu konsep perubahan, tahap perubahan, dinamik perubahan, jenis perubahan dan skala dalam perubahan. Konsep dalam perubahan terbahagi kepada 5, iaitu perubahan semula jadi, perubahan reaktif, perubahan peribadi, perubahan fizikal dan perubahan luaran. Perubahan luaran bermaksud berlaku di luar kawasan, contohnya tempat kerja, budaya dan sosial. Ia berlaku di keadaan sekeliling. Pada kali ini, saya ingin menerangkan tentang komunikasi dalam perubahan. Saya ingin menceritakan 5 aspek perubahan luaran. Yang pertama adalah memakai pelitup muka. Sebelum ini, face mask atau pelitup muka hanya dipakai di kawasan-kawasan yang tertentu, contohnya hospital, klinik dan farmasi ataupun berada di kawasan yang khaliat ramai. Tetapi pada masa ini, masyarakat diwajibkan memakai face mask atau pelitup muka di kawasan-kawasan awam. Kita juga perlu memakai pelitup muka jika ingin ke kedai makan, pasaraya dan sebagainya. Walhal pada masa dulu kita tidak memakai pelitup muka untuk masuki pasaraya ataupun kedai makan. Face mask atau pelitup muka hanya boleh dipakai dalam masa tempoh 4 ke hingga 6 jam sahaja. Kemudiannya kita hendak menukarnya. Sebelum adanya wabak COVID-19 ini, masyarakat tidak diwajibkan untuk memakai pelitup muka, tetapi pada masa ini masyarakat diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Sekiranya tidak memakai pelitup muka, anda akan dikenakan denda dan juga kompon. Yang kedua adalah pembelajaran atas talian. Kementerian Pelajaran Malaysia atau KPM telah memutuskan untuk menjalankan sistem pembelajaran atas talian, tidak lagi secara bersemuka. Ia melibatkan penggunaan IT secara menyeluruh, tidak lagi seperti dulu di mana kita menggunakan pen, pensel, kertas dan sebagainya. Guru dan pelajar terpaksa mengakseskan aplikasi Zoom, WhatsApp Group atau Telegram dan sebagainya lagi untuk menjadikan sumber pelajaran. Hal ini menyebabkan guru agak sukar untuk mendidik kerana tidak bersemuka dan kekangan internet dan sebagainya lagi. Yang ketiga adalah perubahan dalam pekerjaan. Slogan yang digunakan adalah work from home. Dalam sektor pekerjaan, hampir 50% sektor pekerjaan telah diberhentikan dan pekerja tersebut terpaksa membuat bisnes sendiri atau menjadi rider, Foodpanda atau membuat Grab car kerana sektor pekerjaan telah berubah untuk mendapatkan kewangan. Yang keempat adalah pencegahan yang dilakukan oleh peniaga. Selepas adanya pandemik ini, waktu operasi perniagaan hanya bermula pada waktu 8 pagi hingga ke 8 malam, tetapi terpaksa mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walhal sebelum pandemik ini, premis kedai makan dan juga stesen minyak beroperasi 24 jam, tetapi setelah adanya pandemik ini, premis kedai makan dan juga stesen minyak terpaksa mengikut syarat yang telah ditetapkan. Sebelum ini tidak perlu memakai face mask untuk masuk ke premis ataupun mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Hal ini kerana untuk menyekat atau mengekangkan penularan wabak COVID-19 ini semakin merebak. Akan tetapi pada masa ini pihak premis perlu menyediakan hand sanitizer dan juga pemeriksa suhu. Yang terakhir adalah penjarakan fizikal. Masyarakat diwajibkan untuk mengekalkan penjarakan 1 meter daripada orang lain. Tidak kira di mana jua berada, contohnya di lift, menunggu giliran ATM dan juga di kedai makan. Sebelum adanya penyakit ini, kita dibenarkan untuk memakan satu meja 4 ke 6 orang, tetapi pada masa ini hanya dibenarkan 2 orang untuk menjarakan penjarakan fizikal 1 meter. Selain itu, aktiviti sosial seperti konsert, majlis gradasi, rumah terbuka dan sebagainya lagi tidak dibenarkan. Secara kesimpulan, kita dapat lihat perubahan luaran berlaku di luar kawasan jangkaan dan bagaimana seseorang bertindak balas terhadap perubahan tersebut. Sekian itu saja daripada saya.